Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah, iaitu pelajaran 3 dengan tajuk Pembangunan Negara Islam. Baik, sekarang sambung kepada muka surat 18. Tajuknya pentadbiran. Prinsip pemerintahan dan pentadbiran hendaklah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi melahirkan negara dan umat yang diredai Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi pentadbiran di sini mengikut pentadbiran dalam Islam hendaklah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya apa? Supaya umat Islam ini dalam keredaan Allah Ta'ala bagi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di bawah 3.2.2 peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Ini peranan Rasulullah. Yang pertama, orang yang pertama menegakkan negara Islam. Jadi siapa menegakkan negara Islam yang pertama? Iaitu Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah sebagai pemimpin masyarakat dan negara. Yang ketiga, Rasulullah juga sebagai imam dalam solat. Yang keempat, Rasulullah juga sebagai panglima tentera dalam peperangan. Jadi Rasulullah ni sangat hebat ya dalam peperangan, menjadi panglima tentera yang paling bijak dan paling cergas dan berani. Dalam pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah menjadi pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terkenal di tanah Arab. Banyak perkara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, satu, membina masjid dan membentuk dasar negara macam tadilah ya. Yang kedua, mengukuhkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Iaitu Muhajirin ni siapa? Iaitu orang Islam yang berhijrah bersama-sama Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Dan orang Ansar tu siapa? Orang Ansar ialah penduduk asal di Madinah. Jadi semasa mereka datang ke Madinah, orang Ansar ini mungkin rasa tidak selesa dengan orang Muhajirin ini. Jadi Rasulullah pun mengukuhkan persaudaraan, maknanya tak adalah rasa nak bergaduh ke apa. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang bukan Islam. Semasa itu di Madinah juga ada orang yang bukan Islam, iaitu orang Yahudi salah satunya. Yang keempat, menubuhkan struktur pemerintahan dan institusi zakat. Yang kelima, Rasulullah juga mengembangkan agama Islam. Dan yang keenam, menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah adalah contoh dan teladan yang baik. Di situlah umat Islam mengikut sebagaimana akhlak Rasulullah. Itulah akhlak yang paling baik. Dan sekarang kita sambung kepada muka surat 19 yang ketujuh. Memerintah secara adil, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Rasulullah sebagai pemerintah yang adil, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Yang ke-8, mendapat keredaan Allah Ta'ala. Bawah 3.3 Pendidikan Islam bermula sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kenabian dan kerasulannya. Baginda menyeru dan membimbing masyarakat dengan ajaran Islam. Jadi pendidikan Islam ni, maksudnya pendidikan Islam ni bermula daripada Nabi Muhammad menerima wahyu sebagai Nabi dan juga sebagai Rasul. Dan ketika inilah baginda menyeru dan membimbing masyarakat dengan ajaran Islam yang disampaikan melalui Baginda menyeru dan membimbing masyarakat dengan ajaran Islam. Daripada apa? Daripada wahyu yang diterima daripada malaikat Jibril. Bawah 3.3.1 Pusat pendidikan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tahu tempat-tempat pusat pendidikan ini semasa zaman Rasulullah, iaitu di mana? Yang pertamanya, tengok bawah. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan institusi pertama
yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mengajar dan mendidik ahli keluarganya untuk percaya kewujudan Allah dan berpandukan Al-Quran. Antara ahli keluarga baginda yang terlibat dalam dakwah ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Baik, rumah Rasulullah ini di mana rasanya? Berada di mana? Okey. Rumah Rasulullah ini berada masa tu di Mekah. Jadi ketika mula-mula Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Malaikat Jibril, Nabi Muhammad cuma hanya mengajar dan mendidik ahli keluarganya. Siapakah yang pertama ahli keluarganya? Iaitu isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, kemudian sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan anak angkatnya nama Zaid bin Harisah. Yang keduanya, tempatnya adalah Darul Arqam. Apa kata tempatnya? Apabila umat Islam bertambah ramai, baginda telah memindahkan pusat pendidikan ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang terkenal dengan Darul Arqam. Baginda mengajar Al-Quran dan perkara-perkara berkaitan dengan ajaran Islam. Baik, selepas umat Islam, selepas ramai dah umat Islam yang memeluk agama Islam, jadi baginda memindahkan daripada rumahnya kepada rumah sahabatnya bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi dekat situ daripada rumah sahabatnya ini dinamakan sebagai Darul Arqam. Sekarang tengok muka surat 20, masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membina dua buah masjid, iaitu Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi. Di sinilah bermulanya masjid sebagai pusat pendidikan sehingga kini. Jadi ada berapa buah masjid yang Nabi Muhammad telah bina? Iaitu dua buah. Masjid apa? Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi. Sampai sekarang ini Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi ni masih ada ya. Okey, bawah 3.4 ekonomi. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab di Madinah ditindas dan ekonomi dikuasai oleh kaum Yahudi. Mereka berjual beli dengan cara riba dan penipuan. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang berhijrah ke Madinah, masyarakat Arab di Madinah masa tu ditindas dan ekonomi dikuasai oleh kaum Yahudi sahaja. Mereka berjual beli dengan cara riba dan penipuan, iaitu menipulah. Setelah kedatangan Islam, Madinah merupakan kawasan perdagangan kerana ia terletak di antara Mekah dan Syam. Yang kedua, kawasan yang subur untuk pertanian. Yang ketiga, tidak ada lagi penindasan dan jual beli secara riba dan penipuan. Yang keempat, ekonomi di Madinah menjadi kukuh dan stabil. Itulah di antara kelebihan Madinah setelah kedatangan Islam di Madinah. Okey, sampai sini saja kita berhenti. Kemudian kamu boleh baca muka surat 21 tu, utusan Islam yang dihantar ke negara bukan Islam tu, awak boleh baca sendiri nama-namanya sampailah kepada muka surat 21. Masih lagi ada nama-nama utusan Islam yang dihantar ke negara bukan Islam. Okey, dekat muka surat 21, tengok muka surat 21 pula. Bagaimana negara Islam Madinah ini menjalinkan hubungan diplomatik. 3.5 tajuknya hubungan diplomatik. Apa itu hubungan diplomatik? Pengenalan. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam dan memberi layanan yang baik kepada mereka dengan tujuan mengajak mereka memeluk Islam. Yang kedua, baginda juga telah menyediakan 2 rumah yang besar bagi utusan-utusan tersebut berehat di bandar Madinah. Itu dia maknanya diplomatik. Hubungan diplomatik ni maksudnya hubungan di antara orang-orang Islam di Madinah dengan orang-orang daripada negara-negara bukan Islam.
Apabila mereka datang ke Madinah, mereka juga diberi layanan yang baik oleh Rasulullah, dan dengan tujuan mengajak mereka memeluk agama Islam. Rasulullah juga menyediakan berapa buah rumah? Dua buah rumah yang besar bagi mereka berehat di bandar Madinah. Okey. Di sini saja cikgu berhenti. Macam tadi cikgu kata, utusan Islam dihantar ke negara bukan Islam tu awak baca sendirilah ya. Okey, sampai sini saja kita berhenti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.